Saya cuba tuan-puan gosok-gosok sikit bahu orang sebelah. Cuba gosok-gosok sikit. Gosok. Siapa tak gosok berdosa. Kata kat orang sebelah, saya sayang awak. Semua cakap, saya sayang awak kerana Allah. Tuan-puan dah buat apa yang Nabi pernah ajar pada sahabat dulu. Sahabat tengok orang dia sayang. Orang dulu mudah sayang orang. Nabi kata, dia kata, ya Rasulullah, saya sayang tengok dia tu. Sebab dia tu baik. Bukan sebab lain. Sebab dia tu gini-gini, saya sayang dia. Nabi kata dah beritahu dia ke belum? Belum lagi. Sekarang beritahu dia. Orang buat baik, galakkan dia. Jumpa dia, Haji, saya sayang dengan Haji. Sebab Haji lah masyarakat sini bangun. Ustaz tadi mengajar pada maghrib. Tak ada siang malam mengajar. Susah payah. Berapa sangat. Tapi susah payah untuk agama, kebaikan, hargai. Masya Allah Ustaz, saya sayang Ustaz kerana Allah. Ustaz siang malam bangunkan keadaan sekolah-sekolah di sini, pendidikan Islam, bangunkan anak-anak dengan kesedaran agama. Saya sayang cikgu-cikgu kat sini. Jadi kita kena rasa sayang pada orang. Sayang pada orang. Saya jumpa dengan mana-mana alim, setiap kali jumpa saya, tuan-puan tahu tak apa mereka cakap? Setiap kali saya jumpa mana-mana alim yang baik, sangat baik, dia peluk saya, dia nangis. Tahu tak dia kata apa? Ustaz, terima kasih kerana buat kerja dakwah yang saya tak buat. Saya dengar, saya nangis. Sebab saya tahu saya cuma daripada longkang. Nak bandingkan dengan orang alim yang siang malam mengajar agama tanpa dapat apa-apa siang malam. Dia cakap kat saya, Ustaz, terima kasih kerana buat kerja dakwah yang saya tak buat. Dia menghargai orang lain. Dia menghargai orang lain. Umur saya berapa dengan umur mereka? Sebab doa mereka, Allah beri hidayat pada mak ayah saya. Tapi dia menghargai orang lain. Jadi kita kena macam tu. Boleh insya-Allah tengok anak-anak, hargai dia. Beri semangat pada dia. Beri semangat pada anak-anak. Beri semangat. Walaupun dia buat apa-apa, beri semangat. Tak habis lagi hafiz ni. Ada orang tanya saya bila tadi? Tadi ke bila? Anak tak habis hafiz ni macam mana? Saya kata yang dia beri semangat kat dia. Habis tu nombor 2. Tapi nombor 1 ialah kesungguhan dia. Semangat dia untuk belajar agama. Jangan pernah mati dalam hati dia. Supaya dia hidupkan kebaikan. Boleh insya-Allah tuan-puan? Saya dulu masa kedua tadi bab jaga solat. Saya dulu, keluarga saya ceritalah last lah malam ni, cerita pasal keluarga saya. Saya dulu masa adik-beradik saya 12 orang. Adik-beradik saya 12 orang. 6 agama Buddha, 6 agama Islam. Masa saya kecil-kecil, keluarga saya ni tak tahu apa jadi. Kat rumah saya ada arak dalam peti ais. Rumah saya ada arak. Setiap tahun buat pesta arak lagi. Satu hari, masa saya pergi sekolah, saya dengar seorang cikgu matematik bagi ceramah. Dia 5 minit sebelum kelas, dia bercakap agama. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya dengar, tiba-tiba saya nangis. Saya pun tak tahu sebab apa saya nangis. Dia kata lagi tinggal satu solat, tertulis di pintu neraka, orang ni mesti masuk neraka dulu. Saya dengar, saya lagi menangis. Saya dengar, saya lagi menangis. Kemudian apa jadi? Saya terus dengar tu, saya nangis. Dan saya balik rumah, saya mula bayang mak ayah saya sayang. Apa saya nak suruh mak ayah saya bagi, tapi dia tak kenal Allah, tak kenal sembahyang, tak pernah sujud. Bila balik rumah, bapak saya garang. Saya tak berani dakwah dia. Saya anak yang ke-10 daripada 12. Bapak saya kalau angkat kayu, dia tak pernah cakap-cakap dengan anak. Angkat kayu pukul 7, anak-anak semua dalam rumah. Bukan anak-anak, jiran-jiran sikit masuk rumah. Garang. Dia kalau pergi mana-mana, kami tak berani bercakap, semua senyap. Daripada Pahang ke masa tu Johor nak pergi KL, tak berani cakap, semua senyap. Tak berani cakap. Kalau mak saya tak ada, bapak saya tak akan makan. Dan kami pun semua kelaparan. Bapak saya cuma makan dengan mak saya, itu bagus dia lah. Tapi sebab kisah cinta mereka, kami anak-anak kelaparan. Dia tak akan makan tanpa mak saya, itu prinsip dia lah. Semua keluarga tak akan makan kalau mak saya tak duduk makan lagi. Itu bapak saya punya garang. Jadi satu hari, apa jadi? Saya baca hadis, balik rumah saya mula belajar Quran dengan hadis. Saya baca dalam bilik, menyorok-nyorok. Saya baca dengan adik saya yang bongsu. Saya umur 12 tahun masa tu. Sebab tu jangan pandang rendah pada mana-mana ilmu. Kita tak tahu waktu bila Allah nak ketuk hati kita. Dan tak tahu masa bila Allah nak ampunkan dosa kita. Tak tahu waktu bila. Kita cuma nak Allah ampunkan, dia redha dengan kita, tu je sebenarnya hidup ni. Dan itulah benda yang paling mahal sekali. Tiba-tiba tengah-tengah saya balik rumah, saya nangis. Saya baca hadis dalam bilik, saya pergi masjid ikut pintu belakang. Hujan-hujan pun saya pergi. Bapak saya tahu hujan-hujan pun pergi kena rotan. Ada orang kat masjid tu kata kat saya, budak-budak muda, dia kata kalau pergi masjid, satu titik hujan dapat satu bidadari. Tak ada hadis pun. Jadi saya kalau hujan lebat, lagi semangat pergi masjid. Tak pakai payung ke masjid. Sampai banyak bidadari. Dulu biji kecil. Tak ada hadis pun minta maaf tuan-tuan. Tiba-tiba tu. Apa jadi? Saya tengah baca-baca dalam bilik, adik saya duduk. Saya belajar Quran sama-sama. Hafal Quran. Kemudian baca hadis. Satu hari tengah-tengah saya baca, mak saya duduk.
Mak saya seksi, lawa. Ialah tengok anak Isa macam mana kan. Gurau saja nak bagi tuan-puan rasa nak muntah. Ada rasa nak muntah? Dia kalau tertekan ni, stres, dia boleh hilang dengan muntah. Kajian kata. Satu lagi senyum. Jadi tuan-puan boleh pilih nak muntah ke nak senyum. Senyum. Abdullah bin Haris kata Nabi ni orang paling banyak senyum. Sebab dia tak pernah senyum untuk orang. Dia senyum kerana siapa? Dia senyum kerana Allah. Kalau senyum untuk orang kita kecewa, sakit hati. Tapi kalau senyum untuk kerana perintah Allah, kita tak akan pernah sedih. Sebab tu Nabi orang paling banyak senyum. Riwayat Tirmizi, Nabi SAW orang yang paling banyak senyum. Tuan-puan biasa dalam kajian kat Malaysia ni, orang perempuan dengan lelaki, orang perempuan panjang sikit umur dia. Kalau perempuan meninggal 70, lelaki 65. Kalau lelaki 65, lelaki 65, sama je bunyi dia. Perempuan 65, lelaki 60. Dia 5 tahun awal. Sebab dia kata lelaki kurang senyum. Orang kajian lah, Allah buat semua, Allah yang belakang, Allah buat semua. Sebab tu cuba tengok orang ambil gambar. Kalau ambil gambar macam mana? Anak ambil gambar macam ni kan? Mak senyum bukan main lagi. Pergi jauh-jauh ni, jalan luar negara atau jauh-jauh, mak senyum, anak senyum. Bapak senyum ke tak? Bapak mesti tak senyum sebab dia kata duit aku juga yang habis. Kau orang seronok duit aku berapa banyak habis ni. Sebab tu dia gambar mana boleh tak apa nak senyum gitu dia. Perut ke depan, mulut begitu. Tak berapa nak senyum dah. Memang muka memang tak ada cahaya dah lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa saya nak cerita tadi? Dah hilang dah. Sampai mana? Mak saya yang cantik tadi duduk. Mak saya duduk, mak saya tak ketudung. Memang tak ketudung lah, semayang apa semua tak tahu. Tiba-tiba mak saya duduk, tengah-tengah saya baca hadis, mak saya tiba-tiba dia nak belajar kenal Allah, belajar solat dan mula pakai tudung. Mak saya mula pakai tudung. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Tuan-puan sekalian, saya bila mak meninggal, saya nangis. Saya selalu nangis rindu mak saya sampai sekarang. Sampai sekarang saya selalu teringat mak saya. Sampai sekarang, setiap kali saya ingat mak saya. Tapi saya nak beritahu tuan-puan, saya gembira juga mak saya meninggal sebab dia meninggal dengan Islam. Kalau dia meninggal 20 tahun yang lalu, kalau mak saya meninggal 20 tahun yang lalu, saya tak tahu macam mana saya punya menangis. Mak saya duduk, kemudian masa saya nak pergi dakwah dekat satu kampung asli belah sini, saya ambil cuti daripada ceramah. Ceramah ni saya dapat duit. Yang tu saya tak dapat langsung lah. Ni adalah keperluan saya dapat. Ni tak ada langsung. Saya guna duit tu semua, guna balik banyak kat situ. Tengah-tengah saya pergi, dalam perjalanan saya dapat cuti, adik saya SMS, mak saya sakit jantung, kena operation. Saya terus reply kat adik saya balik sekarang. Saya cancelkan perjalanan saya ketua jemaah tu, saya balik. Tiba-tiba mak saya telefon. Tahu tak mak saya kata apa? Bit, jangan balik. Kalau Bit balik, anak derhaka. Mak saya telefon saya. Saya kata kat mak saya, astagfirullah mak, Bit siang malam bekerja ceramah. Siang malam mau dengar ceramah Bit ni. Mak kata Bit anak dah kesian ni Bit. Janganlah macam ni mak. Mak saya kata kalau balik, kalau tak balik tak derhaka. Saya Bit nak balik juga mak. Daripada kecil Bit tak pernah dapat peluang nak khidmat mak. Biar Bit khidmat mak, Bit nak cuti, nak khidmat mak, duduk kat hospital dengan mak. Sampai mak sihat. Mak saya kata kalau Bit tak balik, adik-beradik lain boleh tolong jaga mak. Kalau mak berak, buang air besar, adik-beradik boleh tolong bawa pergi tandas, tukarkan pampers. Kalau mak susah, adik-beradik lain boleh tolong. Kalau mak menangis, ada orang boleh pujuk mak. Tapi kalau Bit balik, tak buat dakwah, ada orang akan mati tanpa agama, ada orang akan jauh daripada Allah. Nabi SAW akan menangis. Dan mak nak tanya ke Bit sekarang, Bit tahu tak sebab apa keluarga kita dapat Islam? Sebab Allah terima doa dan tangisan Nabi SAW. Mak saya kata tak nak ke Bit jadi orang yang lap air mata Nabi. Tak nak ke Bit jadi orang yang lap darah Nabi. Jadi jangan balik. Saya kata mak nak balik juga. Mak saya kata tak boleh balik. Saya cakap dengan mak saya nangis-nangis tak bagi, saya nangis-nangis nak balik. Saya kata mak, last kali saya tahu mak saya tak bagi, saya kata Bit habiskan, lepas tu Bit balik. Mak letak muka mak dekat telefon ni. Saya tak pernah cakap macam tu. Mak letak muka mak kat telefon, Bit nak cium muka mak. Kan mak kita selalu cium kan, saya selalu buat macam ni lah. Mak saya cium basah-basah, saya pun lap depan isteri kadang kan. Mak cium beri-beri, kita pun lap gitu. Tapi bila mak saya cium-cium saya, bila masa tu saya kata mak letak pipi mak, mak letak tangan mak, mak letak kaki mak, Bit nak cium mak kat sini. Saya nangis-nangis dan saya nak beritahu tuan-puan, last sekali saya tengah ceramah-ceramah, ada orang letak kertas atas meja saya ringkas kat tuan-puan lah. Orang letak kertas atas meja saya, beritahu ustaz, mak ustaz sakit ke hospital. Saya pun balik.
Pergi hospital, sampai ke hospital lebih kurang setengah jam, tak sampai sejam, mak saya meninggal dunia. Saya yang paling last sekali sampai ke hospital di kalangan semua ahli keluarga saya yang lain. Dan saya menangis tak berhenti. Masa saya pegang tangan mak saya kata, ya Allah, saya selalu percaya keajaiban dalam berdoa. Hari ini saya yakin, walaupun semua doktor kata mak saya tak ada harapan, saya minta, ya Allah, saya berilah mak saya panjang umur, sebab saya tak sempat khidmat mak saya. Saya nak khidmat mak saya. Tiba-tiba saya tengok mak saya makin sakit, darah banyak keluar. Saya kata, ya Allah, kalau baik untuk mak saya pergi, ambillah, tapi berilah syurga Firdaus. Selepas saya, adik-beradik saya aminkan, mak saya meninggal dunia. Saya nak beritahu tuan-puan sekalian, itulah mak saya yang tadi saya cerita mula-mula tadi.